Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam ruangan Tanya Dr. Said. So, hari ini saya akan membincangkan satu topik yang saya yakin ramai orang terlibatlah tentang tekanan darah tinggi. Right, tekanan darah tinggi memang satu perkara yang kadang-kadang berlaku tanpa simptom. Okey, tanpa simptom ni kenapa? Kerana kadang-kadang orang tak sedar pun dia ada tekanan darah tinggi. Sebab setengah orang kata dia sakit kepala ataupun sakit bahagian tengkuk, tapi tak semestinya tekanan darah tinggi mempunyai simptom-simptom tersebut. Okey, tapi topik saya hari ini ialah tentang 7 perkara yang anda mungkin tak sedar pun ini dapat meningkatkan tekanan darah anda. Okey, right. So, apa yang penting saya nak cakapkan, tekanan darah tinggi ni jangan buat main. Sebab dia boleh menyebabkan pelbagai komplikasi. Jangan biar saja macam tu kan. Antara komplikasi yang kita bimbang, satu ialah dia boleh merosakkan buah pinggang. Dia ada apa yang dipanggil sebagai hypertensive nephropathy. Okey, maksudnya sampai boleh buat dialisis lah. Rosak buah pinggang tu. Kemudian ada juga yang menyebabkan, bukan ada jugalah, dia juga boleh menyebabkan komplikasi pada mata, menyebabkan urat darah dalam mata tu mengalami masalah, apa yang dipanggil sebagai hypertensive retinopathy. Dan juga yang kita paling bimbang, dia boleh menyebabkan masalah kardiovaskular. Kardiovaskular ni maksudnya kita punya sistem jantung, boleh menyebabkan tekanan dia boleh menyebabkan lemah jantung, boleh menyebabkan serangan jantung, juga boleh menyebabkan stroke. So ini yang kita tak nak kan. Okey, so kalau ikut kajian morbidity kebangsaan pada tahun 2019, okay, lebih kurang 6.4 juta rakyat Malaysia menghidapi tekanan darah tinggi. Maksudnya di sini 3 dari 10 rakyat Malaysia yang dewasa mengalami masalah tekanan darah tinggi. Cuma mereka tak cek aja kan. Kadang-kadang tak tahu. Sebab tu kajian tu menunjukkan bahawa separuh daripada mereka ni tak sedar pun mereka ada tekanan darah tinggi. Dan daripada separuh ni cuma 90% yang makan ubat, dan daripada 90% itu 45% terkawal tekanan darah dia. Ini penting, nak kena terkawal. Okey, kenapa? Kerana macam saya katakan, kalau tak terkawal memang macam-macam komplikasi boleh hinggap pada sakit tekanan darah tinggi kronik ni. Okey, right. Dan didapati juga kaum lelaki ni dia lebih popular dalam bidang tekanan darah ni. Sebab atas daripada 30 tahun, mereka ni kalau ikut nisbah dengan kaum perempuan 3 kali ganda lebih tinggi kan. Okey, so itu dah sebut statistik sikit lah. Tapi apakah sebab-sebab ataupun perkara-perkara yang mungkin anda tak tahu tentang tekanan darah tinggi ni? Saya boleh katakan, kalau biasa jumpa doktor, biasalah. Saya pun doktor, saya akan cakap apa? Pantang sikit benda yang masin-masin, kurangkan lemak, kemudian jalani gaya hidup sihat. Tapi ada juga perkara-perkara yang lain yang kita tak sedar yang boleh meningkatkan tekanan darah tinggi. Apa dia? Okey, 7 perkara tersebut kita mulakan dengan perkara pertama. Nombor 1 ialah gula. Kita ingat gula ni sebenarnya menyebabkan kencing manis semata-mata. Tetapi kena ingat, kencing manis ni penyakit berangkai. So kencing manis, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, itunya semuanya berangkai. So terutama yang bahaya gula jenis apa? Gula yang jenis proses ni, iaitu yang dipanggil sebagai high fructose corn syrup, HFCS. Dan benda ni banyak digunakan dalam industri pemakanan sekarang ni kan. Okey, dan dikaji bahawa pengaruh gula ni sebenarnya boleh meningkatkan bukan saja tekanan darah. Tekanan darah ni you all tahulah kan, dia ada yang atas tu dipanggil systolic, yang bawah tu dipanggil diastolic. Maksudnya gula boleh meningkatkan kedua-duanya. Dan ada satu kajian yang menunjukkan bahawa dengan pengambilan gula dalam bentuk minuman dalam tin tu yang tinggi kadar gula tu, contoh cola yang mempunyai yang 24 ounce tu, dia mempunyai sekitar 80 gram gula. Tinggi tu 80 gram gula kan. Okey, dia boleh meningkatkan tahap tekanan sistolik sebanyak 15 poin. Maksudnya daripada mungkin 120 dia naik 135.
Dan dia boleh meningkatkan diastolic pressure, okey, tekanan darah yang bawah tu, nombor bawah tu 9 poin. Dan ini sudah tentu disebabkan oleh kandungan fruktosa yang tidak semula jadi yang ada dalam gula tersebut. Kenapa? Kerana fruktosa ni kita tahu dia tak boleh digunakan oleh badan. Dia masuk ke dalam hati, dia akan diproses dan ini akan menyebabkan keradangan, dia akan mengganggu sistem nitric oxide badan dan menyebabkan salur darah mengecut dan sudah tentu boleh meningkatkan tekanan darah. So, awas dengan gula. Bukan garam aja, kan? Kita biasa dengan garam, tapi sebenarnya gula pun, maksudnya ekses gula yang berlebihan pun boleh meningkatkan tekanan darah. Okey, right. Perkara kedua ni saya pergi kepada tabiat. Okey, tabiat mereka yang loner ni yang duduk sunyi-sunyi, senyap-senyap kat rumah, yang mereka kurang bersosial. Bukan sebab mungkin stres atau apa, tapi mereka ni mungkin kurang keyakinan diri yang ataupun mereka ni tak suka kena reject lah. Okay, so mereka ni tak suka disappointment. Dan ada satu kajian menunjukkan bahawa mereka yang menjalani hidup loner ni, loner, L-O-N-E-R, loner ni, dalam masa 4 tahun meningkatkan tekanan darah sebanyak 14 poin. Sebab tu, okay, nak kurangkan tekanan darah, kena happy-happy, kita bersosial, berkawan, okay, dan senyum-senyum selalu. Okay, right. Seterusnya, keyakinan diri tu penting. Self-confidence tu penting. Dan apa lagi? Nombor 3 ni berkait dengan tidur. Orang kadang-kadang tak sedar tidur berdengkur, okey, satu hal. Tapi yang bahayanya bukan tidur berdengkur. Ini tidur yang dipanggil sebagai sleep apnea. Sleep apnea ni, dia bukan macam berdengkur sangat tau. Dia tidur, apabila dia tidur, akan sampai satu tahap yang mana tiba-tiba dia tak bernafas. Tak bernafas, lepas tu dia terkejut, baru dia bernafas balik. Ni gangguan tidur yang kita panggil sebagai sleep apnea ni, dia akan menyebabkan otak kita mengeluarkan bahan kimia yang boleh meningkatkan tekanan darah. Dan kalau benda ni berlaku secara kronik, dia akan menyebabkan sudah tentu masalah tekanan darah tinggi. Nak lagi apabila sleep apnea ni, apabila anda tidur, maksudnya ketika anda berehat yang sepatutnya oksigen tu masuk dalam badan, tapi badan tak dapat oksigen, ini pun akan mengganggu kesihatan salur darah dan ini sudah tentu lagi susah nak kawal tekanan darah. So, kena suruh partner ataupun kawan-kawan tengok cara kita tidur ni. Ada tak kita tidur jenis tidur, lepas tu berhenti bernafas, kemudian tiba-tiba terjaga. Okay, sleep apnea ni bahaya. Okay, right. So, kemudian apa lagi masalahnya? Nombor 4, faktor yang mungkin anda tak sedar, selalu kita duk pantang garam saja, tapi sebenarnya mereka-mereka yang kurang potasium. Potasium ni sejenis mineral ataupun nama sains dipanggil sebagai kalium ataupun K plus tu. Okay, dia adalah sejenis mineral yang penting yang mana kalau kita kurang potasium ni, walaupun kita pantang garam, tekanan darah tu masih boleh menjadi sukar untuk dikawal. Maksudnya di sini, buah pinggang kita memerlukan potasium dan natrium ataupun sodium atau garam tu untuk mengeluarkan ekses ataupun garam yang berlebihan. Okay, garam ni tak begitu sihat. Sebab apa? Garam ni dia akan menjemput water retention, so air banyak dalam kita punya antara sel-sel kita dan ini sudah tentu menyebabkan tekanan darah naik. Right. So, untuk nak mengeluarkan garam ni dia memerlukan potasium. So, kalau kita mempunyai ataupun kita mengamalkan diet yang kurang potasium, potasium ada kat mana? Dia ada dalam buah, contohnya macam pisang, dalam durian, okay? Dia ada dalam sayur hijau terutamanya ataupun brokoli, bayam ke macam tu. Ada dalam kekacang, ada dalam susu. Okay, right? So, kalau orang yang diet yang kurang benda-benda ni, especially orang yang kurang makan sayur, okay, makan sayur banyak-banyak, kurang makan sayur, dia pun mempunyai permasalahan untuk mengawal tekanan darah. Okay, right? Nak kawal tekanan darah, makan sayur banyak-banyak. Kemudian, nombor 5, apa dia? Masalah thyroid. Thyroid ni kelenjar kat sini. Sekarang orang tak perasan pun ada masalah sebab thyroid ni tak semestinya dia bengkak. Bengkak macam orang panggil beguk kan. Okay, goiter tu. Dia tak sebenarnya bengkak kalau nak ada masalah. Macam mana nak tahu ada masalah atau tak? Anda tengok kadar denyutan nadi. Okay, kalau nadi tu lebih daripada 100 minit, kadang-kadang mungkin petanda kepada anda mempunyai masalah hyperthyroidism.
Kalau nadi itu kurang daripada 60, mungkin anda mengalami masalah kurang thyroid, iaitu hypothyroidism. Dua-dua permasalahan ini juga boleh mempengaruhi tekanan darah dan menyebabkan sukar untuk kita kawal tekanan darah. So, macam mana nak tahu, nak confirm anda punya masalah thyroid ataupun tidak? Ini memang kena ambil darah. Ambil darah, pergi dekat klinik lah. Biasanya dia akan buat total check up. Dan di situ dia akan tahu berapa jumlah hormon thyroid yang ada dalam badan anda. So, ini penting. So, masalah thyroid pun boleh menyebabkan gangguan pada tekanan darah. Okey, nombor 5. Nombor 5 ni... nombor 5 pula. Tadi saya dah cakap nombor 5 kan? Nombor 6. Okey, nombor 6 ialah ubat-ubatan. Ada setengah-setengah jenis ubat-ubatan yang boleh ganggu tekanan darah. Ubat apa? Antaranya ubat seperti ubat sesama. Okey, ubat sesama ni terutamanya mereka yang ada masalah resdung kan. Dia terpaksa mengambil ubat sesama ni untuk kurangkan masalah resdung dia. Dan ini kadang-kadang tak begitu sihat sebab dia akan mengecutkan salur darah. Dan sudah tentu salur darah yang kecut ini memerlukan tekanan darah yang lebih tinggi untuk pam darah melaluinya. Dan seterusnya apa lagi? Ubat tahan sakit. Yes, NSAID, ubat tahan sakit, non-steroidal anti-inflammatory drugs, termasuklah aspirin, Ponston ke Celebrex ke apa benda yang kadang-kadang seorang terpaksa makan sebab dia ada masalah sakit sendi yang kronik. Ini juga boleh menyebabkan tekanan darah meningkat. Ubat apa lagi? Ubat pil perancang. Setengah-setengah orang apabila wanita, terutamanya wanita yang berusia atas daripada 35 tahun, yang badannya gemuk sikit, yang mungkin kalau merokok lagi teruk, dan kalau dia ambil pil perancang, mereka ni mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami tekanan darah tinggi. Dan termasuklah ubat yang ubat lainnya, ubat anti kemurungan, antidepresan seperti Prozac ke apa benda ke, itu pun boleh menyebabkan gangguan pada tekanan darah. So, apa yang anda boleh buat seandainya anda makan ubat-ubat tersebut? Okey, bukan makan sekali ya, dia makan berkali-kali. So, ini harus dapatkan konsultasi daripada doktor. Cek tekanan darah tu selalu. Bukan mahal pun. Sekarang saya rasa 60, 70, 100 ringgit pun kita dah boleh beli mesin tekanan darah tu. Kita simpan satu kat rumah. Mungkin 2 minggu sekali ataupun tiap hari pun kita nak cek. Tak ada masalah kan. Cek tekanan darah kita. Kalau ada permasalahan tekanan darah tu, ya, apa lagi? Jumpalah doktor anda kan. Okey, right. Dan last kali saya rasa ini adalah perkara yang ramai orang terlibat. Apa dia? Dehidrasi. Maksudnya orang yang kurang minum air. Ramai kan? Saya tahu sebab waktu saya kerja di klinik, especially wanita, saya pun tak tahu sebab apa, tapi mereka ni kurang minum air. Ada yang mungkin malas nak pergi ke tandas atau menjadi satu tabiat kurang minum air. Tetapi kurang minum air ni boleh meningkatkan tekanan darah. Sebab apa? Darah kita dibuat daripada air. Apabila kita kurang minum air, maksudnya kurang darah yang mengalir. Kurang jumlah darah yang mengalir dalam ataupun volume dia kurang. Bila volume dia kurang, otak kita, kelenjar pituitary dalam otak ni akan menghantar satu signal ataupun mengeluarkan hormon tertentu untuk mengecutkan salur darah supaya dengan kekurangan air, salur darah yang sepatutnya lebar tu dikecut, maksudnya mampulah salur darah yang dikecutkan tadi untuk dipenuhi dengan air yang kurang tadi. Faham tak? So, ini perkara yang saya rasa sangat-sangat mudah untuk kita atasi. Dan ini saya rasa antara perkara yang mungkin kita tak sedar. Kurang minum air pun boleh mengganggu tekanan darah. Okay? Maksudnya, kalau dibiarkan berterusan, mana tahu satu hari nanti benda tu akan jadi kronik dan kita akan mengalami masalah tekanan darah tinggi. Yang kadang-kadang kita tak sedar pun, tahu-tahu rosak buah pinggang, dah ada masalah mata, dan yang kita tak nak, of course, sakit jantung, lemah jantung dan perkara yang seumpamanya. Kan? Okey, bagi orang yang ada masalah tekanan darah yang tak stabil atau yang tinggi-tinggi sikit, nasihat saya yang paling mudah anda nak kawal tekanan darah ialah senaman. Yalah, doktor ada cakap selalu jaga garam tu kan, itu satu hal kan. Tapi senaman ni saya rasa sangat-sangat penting, bukan saja untuk kesihatan seluruh badan. Dia boleh kawal tekanan darah, boleh cegah daripada diabetes, boleh cegah daripada kolesterol tinggi. So, inilah ubat yang memang kita rasa sangat-sangat perlu untuk kita amalkan. Dan sekali lagi saya katakan, senaman ni bukan untuk orang muda saja. Semakin kita meningkat usia, semakin penting senaman tu.
Dan kita kena ingat senaman ni bukan satu yang membebankan. Kita kena ingat senaman ni adalah satu rawatan, satu anugerah Allah kepada kita untuk kita jadikan sebagai ubat untuk kekal sihat. Terutamanya kalau kita nak cegah masalah tekanan tinggi, cegah diabetes. Okay? Dan sambil-sambil tu, pantang gula-gula tu. Pantang benda-benda yang tinggi gula. Pantang benda yang manis-manis tu. Sebab kita tahu yang nombor satu tadi saya cakap kan, bukan garam saja, gula pun boleh meningkatkan tekanan darah. So, apa yang perlu, kita elakkan gula, kita lakukan senaman. So, secara tak langsung, bukan saja kita boleh kawal daripada mengalami tekanan darah tinggi, tapi kita juga boleh mengawal daripada masalah diabetes. Dan untuk mereka di luar sana yang nak tahu lebih lanjut tentang diabetes, saya ada satu page khusus tentang diabetes yang saya namakan sebagai Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Type dekat search, dekat Facebook anda tu search Ruang Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Dalam tu saya sediakan banyak info-info, beratus-ratus video yang menerangkan tentang diabetes. So saya jemput, silakan masuk dalam page tu untuk dapatkan ilmu, maklumat, info percuma tentang bagaimana apa itu diabetes, bagaimana nak kawal diabetes, apa komplikasi diabetes, bagaimana nak sembuh daripada diabetes, kan? Sebab kita ingin hidup bahagia tanpa diabetes. Okey, so itu saja pesan saya pada hari ini. Saya harap anda semua stay safe sebab sekarang kita tahu musim PKPP sini, terutamanya di Selangor, di Sabah dan di Kedah dan di negeri yang lain. So praktiskan apa yang telah disarankan oleh kerajaan, penjarakan sosial, kemudian keluar bila perlu, bila hanya perlu, kemudian pakai mask kan, jaga kebersihan tangan. InsyaAllah kita sama-sama doakan agar Malaysia bebas daripada COVID. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKV, care for you.